Sirih berlipat disusun indah, buat tetamu hidang santapan. Seni lipatan tengkolok digubah, warisan kita merentas zaman. Wah, baiklah, saya beli pantun tu ya. Dengarkan. Buat tetamu hidang santapan, adat pepatih menjadi pegangan. Warisan kita merentas zaman, akal warisan dilupa jangan. Siapakah guru yang akan bersama dengan kita untuk hari ini? Ayo kita saksikan profil beliau. Assalamualaikum adik-adik, apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton Club Craft Didik di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir akan temankan adik-adik untuk kali ini. Dan istimewanya untuk episod kita kali ini, kita akan belajar tentang cara pembuatan tengkolok, iaitu eksplorasi tengkolok kertas. Wah, kalau sebut tentang tengkolok ni, mesti kita akan ingat tentang istana, tentang pakaian orang kata bangsawan, golongan bangsawan, pakaian diraja dan banyak lagi. Dan kali ini bersama dengan guru kita, ya Allah, cikgu gagah perkasa, lengkap berpakaian. Orang kata pakaian Melayu lah, persalinan baju Melayu, cikgu. Betul itu. Apa khabar, cikgu? Alhamdulillah baik. Mira bagaimana pula? Saya khabar baik, cikgu. Bersama-sama dengan kita, Cikgu Izzuar Fahmi atau lebih mesra disapa Cikgu Fahmi. Selamat datang, cikgu. Ya, terima kasih Mira. Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang cara pembuatan tengkolok. Kalau kita tengok, cikgu sendiri pun lengkap berpakaian tengkolok kan, cikgu? Ya, betul. Bersesuaian dengan apa yang akan kita lihat pada hari ini, iaitu yang tertera di hadapan merupakan salah satu daripada busana yang merupakan identiti warisan negara kita. Ya, yang mana kalau kita ikutkan pada jenis-jenis tengkolok di depan ya, merupakan salah satu daripada identiti yang biasanya dapat kita lihat melalui pemakaian ni di dalam kerajaan ataupun majlis-majlis, sama ada rasmi ataupun dalam kerajaan perkahwinan dan sebagainya lah. Okey. Dan kalau dilihat dia pada hari ini ya, pelbagai jenis tengkolok yang dapat kita lihat yang mana ia memperlihatkan kepelbagaian dan juga ragam yang dapat dilihat daripada pemakaian tengkolok itu sendiri lah. Okay, sebagai contoh ya, saya ambil salah satu contoh tengkolok yang mana tengkolok ini ada beberapa bahagian ya, yang merupakan, kalau dapat dilihat dia, ini merupakan bahagian dasar dan juga bahagian yang depan ni lah, yang paling mahal sekali ialah bahagian gubah ni ataupun karangan. Dan juga yang ni paling penting ni bengkung. Bengkung inilah yang akan kita dapat lekapkan pada kepala kita. Dan yang paling penting sekali adalah ikatan. Ini keempat perkara inilah yang akan menghasilkan sebuah tengkolok. Dan kalau diperhatikan, setiap tengkolok di sini berbeza ya. Kalau dapat dilihat ya. Sebagai contoh, ini namanya mahkota alam. Mahkota alam. Mahkota alam. Seterusnya yang ini paling popular sekali lah. Yang ini namanya dendam tak sudah. Biasanya kat mana Mira dapat lihat jenis potongan dendam tak sudah ni? Kalau potongan jenis dendam tak sudah ni, cikgu, Mira banyak perasan di majlis perkahwinan dan juga ini dipakai oleh Yang di-Pertua Agong semasa pertabalan, betul tak, cikgu? Betul itu. Yang paling mudahnya kita dapat lihat pada not dalam duit kertas kita kan. Itu pun merupakan salah satu daripada tengkolok dendam tak sudah. Dan seterusnya yang ini adalah merupakan potongan ayam patah kepak. Ayam patah kepak. Dan yang terakhir sekali, inilah Nahdlatul. Dan kalau diperhatikan ni, setiap tengkolok ini berbeza mengikut negeri. Sebagai contoh, kalau di Negeri Sembilan, kita biasa popular dengan dendam tak sudah. Ya, kalau di Pahang pula, sebagai contoh, kita dapat lihat sebagai contoh helang menyusur angin. Kemudian kalau macam di Perak pula, biasanya Alang Iskandar ataupun ayam patah kepak. Maksudnya berbeza mengikut negeri. Maksudnya setiap satu negeri tu ada identiti dia tersendiri lah, cikgu, betul bagi itu. Lipatan tengkolok ini. Okey, kita dah tahu dah tentang contoh tengkolok berdasarkan jenisnya. Teknik lipatannya pula bagaimana, cikgu? Kalau ikutkan, sebenarnya pada dasarnya asalnya adalah sama, iaitu kain 4 segi yang dilipat 3. Dan yang menunjukkan perbezaannya adalah dari segi cara gubahan ataupun karangan. Di segi lipatan inilah
yang menunjukkan perbezaan jenis-jenis tengkolok itu sendiri. Okey, kalau macam tu cikgu, kita mesti nak lipat tengkolok ni, kita kena ada bahan. Betul, Bahan pertama itu. kalau saya nampak yang cikgu pakai sendiri, ada kain songket di situ. Ya, Tapi betul. kita kali ini tak menggunakan kain songket kerana kita nak buat tengkolok kertas. Ya, betul. Boleh cikgu terangkan bahan-bahan yang kita perlukan? Okey, baik. Pada kali ini sebenarnya kita bukan nak menghasilkan tengkolok mengikut jenis, tetapi kita menggunakan idea tengkolok ini sebagai sumber ilham untuk menghasilkan satu lagi produk craft dengan menggunakan teknik lipatan, ya, dengan menggunakan kertas, ya. Jadi kita bukan nak menghasilkan tengkolok yang sebenar, kita akan menghasilkan tengkolok mengikut kreativiti kita dengan menggunakan teknik yang tersebut. Betul. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan kertas lah, ya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, di depan ini ada kertas, ya, yang kalau kita nampak di sini, ya. Ini kertas warna, ya. Kemudian seterusnya ini adalah bahan yang paling asas. Okey. Dan seterusnya bahan-bahan untuk hiasan pula kita boleh perhatikan, ya. Kita ada ribbon ataupun tulis dan juga bahan-bahan untuk kita tampar dan juga gam, ya, untuk menampakkan seri pada tengkolok yang telah kita siapkan nanti. Wah, maksudnya bahan-bahan yang kita perlukan ni taklah begitu rumit, Ya, cikgu, betul. kan? Kertas warna, gam, kain ribbon. Maksudnya adik-adik kalau nak buat tengkolok kertas ni senang saja untuk dapatkan bahan-bahan. Baik cikgu dah cerita daripada apa itu yang dimasukkan dengan identiti warisan negara, daripada contoh tengkolok dan juga jenis lipatan. Sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini untuk tahu pula bagaimana pula teknik bagi lipatan tengkolok kertas. Jangan ke mana-mana. Kembali kita dalam Club Craft Didik di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Cikgu Fahmi. Tadi cikgu dah terangkan apakah bahan-bahan yang diperlukan bagi proses lipatan tengkolok kertas, cikgu. Ya, Dan betul. kali ini tibalah masanya, bahan semua dah tersedia di atas meja. Okey cikgu, apa langkah pertama yang perlu kita lakukan sekarang ni, Cikgu Fahmi? Baik, terlebih dahulu sebelum kita memulakan apa-apa saja gerak kerja untuk menghasilkan sesuatu craft, kita perlulah mengambil idea, ya. Kita study dulu apa bahan yang kita nak buat. Kemudian kita study dulu apa yang hendak kita hasilkan. Sebagai contoh, ini adalah merupakan produk ataupun hasil yang telah kita gunakan melalui teknik lipatan, ya. Jadi yang ini kalau ikutkan sebenarnya lipatan tengkolok ini diambil dengan idea nahoda daripada Nahdlatul, ya. Tapi yang ini kita kreasikan. Ya, kita kreasikan, jadi kita hasilkanlah lipatan tengkolok ini. Tapi mesti Mira tertanya, apakah yang dikatakan sebagai lipatan? Ya, betul, Okey, Cikgu Fahmi. baik, dalam istilah seni, lipatan ini merupakan salah satu daripada cara untuk membentuk, ya, membentuk sama ada lipatan kain ataupun kertas untuk menampakkan menghasilkan bentuk, ya, dengan menampakkan kesan-kesan garisan. Kerana kesan-kesan garisan itulah ataupun kesan lipatan itulah yang akan menampakkan gubahan ataupun seni kreatif dalam menghasilkan sesuatu karya secara 3 dimensi. Dan sekarang, macam cikgu kata, itu ialah definisi bagi lipatan. Ya, betul itu. Bagi langkah pertamanya pula, cikgu, kertas warna dah ada. Kalau ikutkan kita akan gunakan kertas dia, sebab kalau ikutkan kita boleh gunakan bahan lain, tapi kita gunakan kertas untuk kita explore bagaimanakah cara lipatan ini dibuat dengan menggunakan kertas. Okey, terlebih dahulu kita akan sediakan kertas yang dilipat empat untuk mendapatkan 4 segi. Okey. Ya, okey. Ini kertasnya. Okey, kita akan dapatkan 4 segi, ya, kerana kita akan menggunakan teknik lipatan secara origami. Okey, apakah itu origami? Okey, origami merupakan teknik lipatan yang menggunakan kertas, ya, tanpa membuat sebarang luakan. Tapi terlebih dahulu kita dapatkan dulu bentuk 4 segi, ya. Okey, kita lipat dua. Mira pun cuba lipat juga, Ya, cikgu. betul. Lipat dua secara orang kata apa? Penjurulah. Okey. Kena samalah kan, cikgu, setiap Ya, betul. sisi Sebab tu. kita nak mendapatkan bentuk 4 segi. Okey, dan
untuk murid-murid yang menggunakan gunting, hati-hati ketika kita menggunakan gunting. Ya, mintalah bantuan orang dewasa ketika menggunakan bahan-bahan yang tajam. Ya, Mira. Okey, baik cikgu. Kejap cikgu. Saya baru nak gunting. Okey, kejap cikgu. Perlahan-lahan. Cikgu lagi sangat dah terkejar saya. Okey cikgu. Mula-mula saya lipat dulu macam ni. Jadi adik-adik di rumah mungkin boleh lihat juga. Inilah kita kena lipat macam ni supaya kita dapat orang kata petak di sisi ni cikgu ya. Lepas tu kita potong. Okey, untuk tunjuk. Sementara Mira potong, saya akan tunjukkan inilah bentuk lipat segi tepat ya. Ketika kita membuat potong secara serong tadi lah. Inilah yang akan kita gunakan untuk membuat lipatan dengan menggunakan cara origami lah. Tetapi kalau lipatan tu ada kesan guntingan, itu kita namakan sebagai kirigami. Kirigami. Tapi kalau origami tidak menggunakan luakkan ataupun membuang bahagian-bahagian pada yang kita hendak buat kesan lipatan ni lah. Ya. Okay. Ada perbezaan di sini. Ya, betul. Baik, saya dah gunting di sini. Semasa menggunting, ingat dia pastikan keselamatan. Betul. Ya. Okey, setelah mendapatkan ini Mira punya. Di sebelah sana Cikgu Fahmi punya. Boleh kita tunjuk di skrin. Macam ni kita punya. Dapat dah bentuk segi empat tepat. Okey. Kemudian daripada bentuk segi empat tepat ni lah kita lipat untuk mendapatkan bentuk segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi pula. Dengan menggunakan garisan yang kita buat mula-mula tadi. Kita lipat semua dari sini. Cikgu, kalaulah saya ni kan, contohlah saya lipat ni tak betul-betul ikut tepat, sangat mengganggu tak sebenarnya hasil akhir? Tak ada ganggu pun. Contohnya kalau lipatan itu tak sama kan, tak ada masalah kerana bila hasil yang akhir kita boleh gunakan cara ataupun kreativiti kita untuk menutup ataupun menampakkan kemasan pada bahagian-bahagian yang mungkin terkeluar itulah. Jadi setelah lipat kita akan nampak bentuk asas. Sebenarnya bentuk asas inilah yang membuatkan kesan lipatan itu nampak sempurna. Ya. Langkah yang seterusnya, kita akan buat bengkung ya. Buat bengkung. Bengkung selalu kita dengar bengkung yang pakai kat badan tu. Ya, betul. Bengkung ni tujuannya untuk menampakkan bentuk yang keras pada lilitan dahi. Baik. Okey, jadi caranya kita lipat dengan anggaran lebih kurang 3 jari ataupun 1 ruas jari ibu jari lah ya. Kita lipat yang pertama. Yang pertama. Itu tips daripada cikgu, anggaran dalam 3 jari ataupun 1 ruas jari. Ibu jari. Tapi kelebarannya ikut pada kreativiti masing-masing. Kalau nak lebar pun tidak mengapa. Ya, nak lebar pun tak mengapa. Seterusnya gunakan gam. Gam ni tujuannya supaya kesan lipatan ini tidak lari untuk menghasilkan lipatan yang seterusnya lah. Okey. Kita akan gam di bahagian mana cikgu? Di bahagian gam di bahagian atas ni. Okey. Untuk mendapatkan lipatan yang kedua pula supaya lebih kemas. Kita akan gam di bahagian atas. Okey, selesai cikgu? Ya, okey. Kita lipat lagi sekali. Ya, kemudian kita lipat kepada lipatan yang kedua pula. Lipatan kedua. Okey, jadi inilah ya yang kita dah dapat. Okey, dan ini apa yang Mira dapat? Sama dengan Cikgu Fahmi. Okey, kemudian langkah yang seterusnya. Okey, nampak kan yang ini puncak ataupun kita namakan sebagai bukit lah. Puncak ni, inilah akan kita lipat untuk mendapatkan gubahan pada tengkolo yang akan kita hasilkan nanti. Jadi untuk memastikan yang gubahan ini kemas, terlebih dahulu kita gam lah atas dia. Tapi jangan terlalu banyak supaya kertas ini tidak lembik lah. Supaya tak lembik. Tapi kalau tak gam pun tak mengapa. Cuma kita gam ni untuk nampakkan kekemasan sajalah. Tak perlu terlalu banyak, sedikit saja. Sedikit je. Kita gam di sisi dan di puncaknya. Ya, betul. Kita gam cikgu. Dan kertas yang lebih ni kita ketepikanlah ya. Kalau tak ada buat apa-apa. Supaya kemas kan ruang kerja kita. Ya, betul itu. Okey, jadi hasilnya setelah digam, nampak agak keras sikit kan. Jadi inilah yang memudahkan kita untuk membentuk. Walaupun lipatan tak kemas, nampak dia lebih-lebih kan. Tapi tak apa, jangan risau. Kita boleh cover ataupun kita boleh gunakan kreativitas kita untuk menutup. Ni kemudian ni lah. Okey, yang ini yang paling penting sekali. Okey, kita lipat sikit saja supaya menampakkan kesan garisan. Nak lipat ni kena tunjuk ni cikgu macam mana Okey, baik ya. Nampakkan separuh ni kan, yang ini lebih kurang anggar dalam 1/3 ataupun separuh saja ni. Separuh saja untuk mendapatkan lipatan. Maksudnya cikgu, kalau saya dari puncak ni macam ni, saya lipat macam ni. Betul cikgu? Ya, betul. Macam ni. Daripada puncak ni
daripada atas garisan ni kita turunkan ke bawah ni kepada bengkung ni, ke bengkung ni. Tapi kita jangan buat garis sampai hujung. Kita separuh saja untuk nampakkan kesan garisan. Lepas tu kita buka balik. Apabila kita buka, kita akan nampak garisan ni, lipatan ni, hasil lipatan ni kan. Betul, di sini. Ya, betul. Inilah yang akan orang kata apa, menampakkan lengkuk ni nanti apabila kita buat. Okey, seterusnya, okey. Perhatikan betul-betul ya. Okey, bila kita dah letakkan kembali kesan lipatan ni di sini, okey. Kena perhatikan ya. Okey, kena ni kita naikkan ke atas. Lebih kurang dalam 4 jari ataupun 1/3. Ya. Macam ni saja. Okey. Tekan. Kemudian yang ini kita jangan lipat sampai ke hujung. Yang ni kita kena buka. Nampak? Yang ni. Nampak kita lipat di sini saja. Tekan dan kita buka. Tapi lebih sesuai ataupun lebih selesa kalau kita buat di atas lantai. Ya, ataupun di atas meja ataupun di atas permukaan rata supaya kesan lipatan tu lebih kemas. Macam ni. Okey. Betul tak cikgu yang saya buat ni cikgu macam ni cara saya? Ya betul. Cuma yang ini jangan terlalu sampai ke hujung. Ya, terus naik. Seolah-olah nampak garisan di atas ni, dia terus ke hujung. Kalau diperhatikan hujung ni seolah-olah macam berlipat ke depan. Betul tak? Kan? Jadi bila dapat berlipat depan, kita tolak je ke belakang supaya dia nampak macam ya betul. Betul cikgu saya punya. Tapi kalau boleh garisannya jangan terlalu sampai hujung lah. Kalau macam, boleh. Macam Mira ni dah tersilap sikit dah cikgu. Tapi tak apa, tak ada masalah sebab kita masih lagi menampakkan dia bentuk lipatan nahkoda throne dia. Okey. Kalau hujung tak apa, yang penting yang hujung ni jangan ada kesan lipatan. Okey, kemudian seterusnya. Okey. Kita lipat pula yang ini. Okey, nampakkan yang lipat yang ni. Okey, nampakkan kesan garisan. Okey. Okey, kemudian nampak kan? Okey, sama tak dengan yang saya punya? Nampak sama kan? Sama cikgu. Kalau hujung ni tak apa, tak ada masalah. Okey. Kemudian yang langkah seterusnya, kan bawah ni namanya bengkung. Betul. Bengkung ni kita lipat semula ke atas, kita tutup. Lipat lagi sekali. Tutup. Lipat lagi sekali ke atas. Ya, betul. Okey. Yang inilah kita boleh acukan pada kepala kita. Acukan kepala kita untuk mendapatkan bentuk. Tapi semasa kita mendapatkan bentuk macam melengkung ni, kalau kita tak boleh nak acukan pada kepala, kita gunakan apa-apa saja bekas yang melengkung. Ya, sebagai contoh tapuih ke, pasu ke. Tujuan supaya dapat dilengkungkan secara kemas. Wah, ini rupanya rahsia di sebalik tu. Betul. Okey, semasa melengkung ni kita lengkungkan secara perlahan-lahan. Lahan sambil lengkung tu, kalau tak nak lari, boleh tampal ataupun kita seletipkan saja. Kalau tak nak larilah. Sambil itu kita kemaskan. Kemaskan, nampak dia punya hujung ni kan? Kita kemaskan dalam dia. Okey. Wah, macam saya punya ni. Ya, dah nampak, dah jadi bentuk. Dah jadi dah kan cikgu? Ya, betul. Okey. Nampak kan? Nampak cikgu? Okey. Seterusnya bila dah dapat kesan ataupun kita dah nampak rupa gubahan yang kita tonjolkan pada lipatannya tadi, kita angkat semula. Kita angkat semula untuk buat dia punya lilitan. Tapi bukan lilitan pada tengkolok yang sebenarnya. Lilitan tu tujuannya kita nak matikan dia punya hujung dia supaya dapat sama. Ya, kemudian kita gam lah macam biasa. Kita nak lipat tu macam mana cikgu? Kita lipat macam biasa. Okey, cara kita melipat dia, gunakan apa saja kreativiti. Kalau tak boleh nak lipat, boleh gam terus. Okey. Tak ada option, boleh gam terus. Tapi kalau nak nampakkan daripada segi kreativiti, okey, saya tunjukkan di belakang ya. Okey. Lipat macam ni, pergi ke bawah. Pergi ke bawah dan naik ke atas dan gam lah. Okey. Okey, dah nampak rupa tengkolok yang kita kehendaki dengan menggunakan idea daripada nahkoda throne. Dah siap. Ini saya punya belakang. Sama. Kemas tak cikgu hasil saya? Ya, sambil kita membentuk ataupun merapikan bulatan bengkung ini, bentuk bengkung ni, kita kemas-kemaskan dia punya gubahan yang depan ni. Kemaskan depan. Okey. Jadi nampak? inilah hasilnya. Inilah hasil akhir kami. Nampak dua-dua menjadi cikgu tengkolok kita. Kalau macam tu, kita berhenti berehat seketika cikgu. Saya nak ambil gam. Saya nak keringkan saya punya tengkolok terlebih dahulu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
kembali kita dalam Club Craft Didik. Ini Tengkolok Kak Mira dan juga Cikgu Fahmi. Sekarang ni Tengkolok dah siap Cikgu, tapi belum cukup sempurna lagi. Kita kena menghias dekor-dekor sikit Cikgu. Macam mana Cikgu? Apa bahan yang kita perlukan untuk dekorasi Tengkolok kita pula ni? Baik, untuk menampakkan gubahan Tengkolok kita supaya lebih cantik, lebih kreatif, kita masukkan pula dengan bahan-bahan dekorasi yang kita boleh gunakan secara bebas. Okey, terlebih dahulu kita gunakan ribbon yang sama ada ribbon kain ke ataupun apa-apa saja material, kita gamkan di sekelilingnya lah, di hujungnya. Gamkan di hujungnya. Okey, kalau nak gunakan gam lain pun boleh jugalah. Tak ada masalah. Okey, gamkan. Cuma jangan terlalu banyak lah, jangan Cikgu. terlalu banyak. Okey, kemudian kita gunakan ribbon ini untuk kita tampalkan di sekelilingnya. Baiklah, saya akan Jadi perlukan kesabaran supaya hasil kita akan menampakkan kreativiti ataupun menjerlahkan, orang kata, dia punya dari segi penampilan. Penampilan Tengkolok yang kita hasilkan ini. Okey, gunakan ribbon dan kita gamkan ataupun tampalkan pada hujungnya. Kalau saya tak guna ribbon kan Cikgu, saya nak guna manik-manik. Boleh, tak ada Cikgu? masalah. Tak ada masalah. Okey. Mengikut kreativiti adik-adik. Mengikut kreativiti. Tadi Cikgu Fahmi ada kata, kalau tak ada stiker, boleh tampal apa-apa kertas semua tu, itu mengikut kreativiti. merupakan teknik kolaj ya Cikgu Fahmi? Kalau ikutkan tampalan, apa-apa saja teknik tampalan memang adalah merupakan teknik kolaj. Kita masukkan sedikitlah unsur bahasa seni. Okey, kalau diperhatikan pada Tengkolok yang telah disiapkan ini, bila perhatikan kat sini, Cikgu, nampak ada unsur-unsur garisan kan? Unsur garisan ini menimbulkan harmoni kerana kesan lipatan ini menghasilkan unsur-unsur yang harmoni. Maksudnya berulang-ulang lah yang terdapat pada Tengkolok ini. Nampak kan kesan lipatannya? Betul Cikgu. Dan lipatannya pun setiap satu tu sama je. Ini yang menimbulkan kesan harmoni. Okey, kemudian yang seterusnya, setiap gubahan menghasilkan keunikan tersendiri dan ini menimbulkan kesan penegasan. Jadi kesan penegasan ini dapat dilihat pada kesan gubahan yang ada pada bentuk segitiga di hadapan inilah. Yang dinamakan sebagai gubahan ataupun karangan. Gubahan atau karangan. Jadi dengan menggunakan manik-manik ini, seterusnya kita boleh teruskan habiskan kita punya hiasan pada Tengkolok dengan menggunakan cara kita sendirilah. Gunakan manik-manik atau apa-apa saja untuk kita tampalkan secara rawak. Jadi bila kita rasa Tengkolok kita ni dah nampak macam menarik untuk ditonjolkan, bolehlah kita gunakan sebagai hiasan ataupun kalau lebih kreatif kita boleh gunakan untuk hasilkan sendiri kostum ini. Untuk jadikan sebagai kostum. Yalah Cikgu, kalau di sekolah kan Cikgu, kalau ada sambutan perayaan ataupun sambutan Hari Merdeka, jadi murid-murid pun boleh menghasilkan Tengkolok ni dan buat pakai sendiri kan? Ya, betul tu. Kita siapkan terlebih dahulu. Cantik, menarik dan juga menyelam. Wah, baiklah, dah siap dah Cikgu. Mira punya Tengkolok ini ialah hasil kemasan Mira yang terakhir. Macam mana pula dengan Cikgu? Okey, ini adalah hasil yang telah dibuat oleh kita bersama ya. Nampak sama tetapi sebenarnya ada berbeza dari segi hiasan. Okey, Cikgu boleh tunjuk sikit Cikgu punya ada bintang-bintang kat situ. Wah, cantiknya. Gunakanlah pelbagai cara ataupun kreativiti untuk menghasilkan hiasan pada lipatan Tengkolok ini supaya lebih menarik. Betul. Kalau macam Mira punya lain sikit lah, ada bunga-bunga di sini. Mengikut kreativiti adik-adik semua. Baik Cikgu, kita dah belajar cara lipatan pembuatan Tengkolok bagaimana, hasil kemasan akhir bagaimana. Boleh tak Cikgu buat sedikit rumusan akhir bagi eksplorasi Tengkolok kertas kita pada hari ini? Silakan Cikgu. Okey, baik. Pada kali ini kita lebih kepada seni craft tradisional lah ya. Jadi kalau ikutkan sebenarnya penghasilan Tengkolok ini merupakan salah satu daripada identiti bagaimana kita menjadikan seni lipatan Tengkolok ini sebagai salah satu daripada hasil kreativiti kita. Betul. Supaya secara tak langsung kita sentiasa mengingati ataupun mengangkat kembali martabat identiti kita dalam menghasilkan Tengkolok. Jadi gunakanlah apa saja cara kreativiti dan jangan sesekali takut untuk mencuba menghasilkan karya yang kreatif mengikut cara sendiri. Wah, saya tertariklah dengan ayat Cikgu. Ini merupakan identiti warisan negara kita dan ingatlah adik-adik semua, Tengkolok ini bukanlah sekadar pakaian sahaja tetapi juga merupakan nilai seni terutama sekali untuk warisan bangsa Melayu. Jadi jagalah ia agar tidak tenggelam di dalam kemodenan arus fashion pada masa kini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu atas perkongsian ilmu pada hari ini.
barulah kita tahu rupanya senang saja bagi penghasilan terkolok ni kan, taklah begitu sukar. Jadi harap-harap adik-adik dapat manfaat daripada episod kali ini. Boleh lakukan sendiri di rumah, boleh pakai di musim perayaan ataupun di hari-hari kebangsaan negara kita. Jadi kita akhiri rancangan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, cikgu. Didik TV KPM